Seperti yang mana yang kita tahu setiap hari Isnin akan ada slot khas iaitu slot sains dan teknologi. Seperti biasa COVID-19 ini juga tidak terlepas kerana ada sahaja inovasi teknologi yang dibangunkan terutamanya pada waktu sekarang untuk membantu frontliner dalam kita menangani wabak COVID-19. Ya, dan hari ini kita akan bawakan inovasi unit saringan masa muda alih UiTM. Bersama dengan kita di studio ialah Profesor Madya Dr. Ahmad Izwanuddin Ismail, Timbalan Dekan Klinikal Fakulti Perubatan UiTM Kampus Sungai Buloh, dan juga di sebelahnya Profesor Azizi Ayub, Timbalan Presiden Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia iMedic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini Prof? Sihat, Alhamdulillah. Inovasi unit saringan masa muda alih UiTM. Saya sempat tengok klip yang disediakan oleh UiTM TV, like a chamber macam kontena begitu, adalah satu lokasi untuk test COVID-19. Mungkin lebih secara efektif dan lebih orang kata lagi selamat daripada berlakunya jangkitan itu. Ceritakan dulu sedikit pengenalan terhadap produk itu. Unit ini kita namakan Combat. Combat dia stands sebagai Coronavirus Mobile Testing Unit. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan platform atau tempat untuk melakukan ujian saringan COVID-19 ini yang lebih selamat, menggunakan tenaga petugas kesihatan yang minima dan juga alatan PPE ataupun alatan topeng muka dan sebagainya yang secara minimal, because kita nak kurangkan kebergantungan kepada alatan PPE ini. Jadi alatan Combat ini dia asalnya adalah sebuah kontena yang kita ubah suai menjadikan 3 bahagian. Bahagian tengah adalah untuk petugas kesihatan duduk di situ, di mana tekanan udara dalamnya adalah tekanan udara positif kita panggil. Dan kita ada 5 booth kecil untuk pesakit datang dan melakukan ujian saringan COVID-19 ini. Dan setiap booth ini kita letakkan tekanan udara negatif, negative pressure chamber. Dan selain daripada negative pressure, kita juga ada fungsi disinfeksi. Jadi selepas setiap pesakit melakukan ujian tersebut, chamber tersebut akan disinfeksi, akan ada alatan semburan yang boleh membersihkan chamber itu untuk tujuan pesakit seterusnya melakukan ujian. Ini adalah penting untuk kita mengelakkan jangkitan rantaian kepada pesakit seterusnya dan juga memberikan ruang yang sesuai dan selamat untuk petugas kesihatan kita untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan tersebut. Jika kita boleh lihat di paparan skrin ni, inilah dia kontena atau Combat tadi itu. Combat. Terbahagi kepada 3. Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai Combat ini. Kalau kita tengok pada gambar rajah tersebut, kita boleh lihat bahagian tengah adalah di mana kita akan letakkan petugas kesihatan. Kita memerlukan sama ada 1 atau 2 orang sahaja yang ditempatkan pada setiap masa. Dan kita ada 5 booth, 2 daripadanya kita bina untuk tujuan mereka yang OKU, orang kurang kelainan upaya, untuk melalui saringan tersebut. Dan 3 bahagian adalah untuk pesakit-pesakit yang lain. Kita sudah buat simulasi dan pada satu masa kita boleh melakukan sehingga 800 pesakit, ujian ke atas 800 pesakit pada satu masa dalam masa yang ditetapkan. Jadi mereka akan melakukan ujian saringan sama seperti yang dilakukan oleh pusat kesihatan, klinik kesihatan sekarang. Namun kita boleh melakukan dengan lebih cepat dan lebih selamat kepada para petugas kesihatan kita. Petugasnya berapa orang untuk satu chamber? Paling kurang perlukan 1. Paling ramai pun perlukan 2 orang sahaja. Tak ramai. Baik Prof, apa sebenarnya peranan iMedic dalam inovasi ini sebenarnya? Prof, terima kasih. iMedic itu Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia sebagai NGO yang berdaftar dengan pihak ROS bersama dengan pasukan Combat C90 Malaysia. Itu terdiri pada pasukan para doktor dan juga design engineer dan juga profesional. Kita bergabung tenaga daripada awal PKP 1 dahulu untuk memberi kita respon kepada pihak kerajaan yang juga isu berkenaan dengan kekurangan PPE. Jadi di situ kami kita katakan
berkongsi idea bagaimana untuk kami memberi sumbangan kepada pihak healthcare workers ini ataupun petugas hadapan ini, dan dari situ dihasilkan atau kami menghasilkan kombinasi idea yang berbeza untuk menggunakan pakai kontainer ini supaya menjaga keselamatan seperti yang Prof Izzuan nyatakan tadi, menjaga keselamatan pada pesakit dan juga healthcare worker. Dan jadi di situlah berlakunya idea, dan kita menterjemahkan daripada prototype. Kita ada prototype yang kecil yang kita buat dan diterjemahkan kepada unit yang telah disiap, yang telah dihantar ke hospital UiTM. Dan di situ juga banyak inovasi-inovasi dan juga kita panggil design yang kita masukkan ke dalam situ. Sebagai contoh tadi ialah dari segi konsep touchless, di mana pesakit ataupun mereka yang masuk untuk buat saringan sampling itu tidak perlu memegang apa-apa dinding ataupun tombol pintu, secara automatik masuk ke situ, dan pada waktu sama dibenarkan juga mereka duduk untuk tempoh dalam 1 minit. Selepas itu akan ada auto sanitizer atau sanitizer yang untuk mengurangkan kata-kata pendedahan pesakit kepada pesakit yang datang selepas itu. Jadi itu satu bentuk inovasi yang baik. Pada waktu sama menjaga keselamatan pihak healthcare worker. Kerana apa? Bilik-bilik tersebut atau kubikel terpisah daripada dinding ataupun tempat yang berhadapan dengan pesakit. Jadi kita sebenarnya concern kita juga kepada healthcare workers supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka pada waktu sama tidak teragak-agak untuk terdedah kepada pesakit yang kita tak tahu status COVID-19. Betul. Dan sekarang unit yang dihasilkan hanya ada satu. Kita telah menghasilkan 2 unit yang dah siap sekarang. Unit pertama sekarang berada di pekarangan Hospital UiTM di Sungai Buloh. Dan unit kedua kita dalam proses untuk melakukan kerjasama dengan PBT, dan unit kedua kita telah berjaya tempatkan di pekarangan MBSJ, Majlis Bandaraya Subang Jaya, untuk kita lakukan ujian saringan kepada masyarakat di luar sana. Salah satu fungsi yang saya nampak untuk exit strategi kita selepas PKP ini adalah untuk mereka yang bekerja di kilang dan sebagainya, untuk melakukan ujian saringan mereka di combat unit kita sebelum mereka dibenarkan memulakan kerja-kerja mereka. Dan mungkin kita boleh lihat kegunaan combat unit ini juga mungkin kita boleh tempatkan di universiti, di sekolah sebelum kita kembali menjalani kehidupan kita yang biasa, kembali ke sekolah dan sebagainya. Jadi mereka ni boleh melakukan ujian di unit combat kami yang mudah alih dan kita kata agile dan mobile. Kita boleh bawa ke mana yang kita perlu, lakukan ujian saringan untuk mereka ini dan memastikan mereka selamat untuk kembali menghadapi kehidupan seperti biasa. Jadi kegunaan dia sekarang, kalau sekarang memang untuk saringan COVID-19. Jika krisis kesihatan ini sudah pun selesai, combat ini digunakan untuk apa lagi? Okey. Saya pakar paru-paru dan salah satu penyakit yang saya rawat adalah penyakit tuberculosis, TB. Jadi fungsi combat ini kita boleh tukarkan pengedaran udaranya supaya kita boleh jadikan dia sebagai tekanan negatif. Jadi unit ini amat sesuai untuk mengelakkan jangkitan bawaan udara seperti tuberculosis. Jadi kita boleh gunakan unit ini untuk pesakit-pesakit mengeluarkan sputum mereka, kahak mereka, ujian kahak, dan juga mungkin di masa akan datang kita wallahualam kita tak tahu apa lagi ujian yang akan kita timpa, jenis penyakit yang macam mana. Jadi dengan adanya kita panggil isolasi dan containment daripada combat ini, kita boleh memastikan tekanan udara yang sesuai, sama ada positif atau negatif, untuk disesuaikan dengan jenis-jenis penyakit yang akan ada pada masa akan datang. Semasa musim COVID ini, salah satu masalah yang kita hadapi pada pihak saya sebagai Timbalan Pengarah Hospital adalah untuk memastikan kawasan emergency department atau Jabatan Kecemasan selamat untuk
pesakit dan juga petugas kesihatan datang untuk mendapatkan rawatan mereka. Jadi salah satu, kalau kita tengok di hospital-hospital, kita banyak ada kemah-kemah di luar. Jadi dengan adanya unit combat ini yang kita boleh ubah suai nanti post gejala COVID ini, kita boleh jadikan dia sebagai unit tekanan udara negatif yang kita boleh gunakan untuk pesakit-pesakit yang kita boleh screen dia sama ada COVID atau tidak, atau ada apa-apa jenis penyakit berkaitan pernafasan. Banyaklah kegunaan dia. Prof, pandangan Prof sendiri, apakah sebenarnya inovasi yang diperlukan lagi sewaktu musim pandemik COVID-19 ini selain daripada combat? Apa yang diperlukan sebenarnya? Ya, salah satu perkara yang perlu kita galakkan dari segi inovasi ialah bagaimana untuk mempercepatkan proses saringan. Ya, dan combat inilah salah satu daripada inisiatif di mana kita melihat dari segi penggunaannya tempat dari segi selamat kepada pesakit dan kepada healthcare worker. Pada waktu yang sama, jumlah sampel yang diambil adalah bertambah tapi tidak memberi kebimbangan kepada healthcare worker. Pada waktu yang sama, combat ini juga boleh digunakan nanti untuk mungkin desain yang akan dibaiki ataupun diperbaharui dengan mengadakan satu unit dipanggil in situ laboratory dalam unit combat itu sendiri. Jadi kita boleh buat sampling, pesakit healthcare worker boleh ambil sampel dan kita boleh buat testing di dalam unit tersebut. Jadi sekarang konsepnya adalah semua sampel-sampel itu, bagaimana Dr. Prof Izwan tadi, kita akan hantar ke makmal. Dan kita boleh design combat itu ada makmal yang kecil yang cukup untuk menjalankan kita panggil PCR testing. Walaupun tidak banyak tetapi boleh kita design dengan kita kata inovasi dan juga kaedah tertentu. Kita boleh ubah sedikit dan kita boleh guna pakai, dan unit ini sebagai lengkap boleh dihantar ke tempat-tempat zon merah. Ya, dan juga berguna selepas post PKP nanti. Itu maksudnya. Ya. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang ingin saya tanyakan dan juga untuk kita kupas tentang combat, kerana ia satu inovasi yang pada saya dalam waktu yang singkat kita mampu hasilkan inovasi yang begitu canggih. Saya rasa cukup hebat. Itu adalah hasil kerja anak kita, anak Malaysia. Pun terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita, Profesor Madya Dr. Ahmad Izwanuddin Ismail, Timbalan Dekan Klinikal Fakulti Perubatan UiTM Kampus Sungai Buloh, dan juga Profesor Azizi Ayub, Timbalan Presiden Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Baiklah.